Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Yang Dipertua, terlebih dahulu saya bangun untuk tujuan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada 70 ahli dewan yang telah diberi peluang mengambil bahagian dan berbahas berkenaan rang undang-undang Perlembagaan Pindaan 2024 berhubung dengan kewarganegaraan. Setelah melalui proses yang agak panjang, juga berliku, saya percaya bahawa kita bersama pada hari ini akan mencipta satu sejarah apabila rang undang-undang perlembagaan ini mengenai warga negara yang dibahas untuk kelulusan akan mencapai titik temunya, ya, satu clariti. Sebahagian daripada perbahasan ahli yang berhormat sempat saya teliti, sebahagiannya diikuti oleh pegawai-pegawai saya yang membuat catatan dan kemudian yang mempersiapkan saya untuk penggulungan ini. Pada Mac tahun ini, ketika saya membentangkan bacaan kali kedua, saya telah membuat beberapa pledge. Yang pertama, saya katakan bahawa saya akan berusaha untuk mempercepatkan membuat keputusan mengenai permohonan dan saya meletakkan angka 17,000 pada Disember tahun ini, bermula Januari. Setakat semalam saya masih menandatangani. Saya telah pun membuat keputusan 19,317 dan dicampur dengan keputusan yang saya buat pada tahun lepas, jumlahnya menjadi totalnya 32,153. Perlu saya angkat kepada pengetahuan ahli yang berhormat, kalau saya ambil cut off permohonan melebihi 5 tahun, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan ke atas, daripada 32,153, sebenarnya kelulusan yang melebihi tempoh 5 tahun itu mewakili 80% permohonan. Untuk memulakan proses ini, saya kena merakamkan penghargaan pada rakan saya Sembrong. Pada ketika menjawat Menteri Dalam Negeri, beliau telah memulakan pengumpulan data permohonan secara sahih, legitimate, bagi membolehkan KDN kemudiannya mengatur strategi untuk menguruskannya secara sistematik. Sebelum daripada itu, tak ada satu data yang terkumpul dengan mudah. Dan bila ada satu data itu dimulakan oleh Sembrong, saya harus rakamkan dalam dewan ini, itu memudahkan kerja-kerja ke depan. Kerana itu, biar terakam dalam handset penghargaan saya buat rakan saya dari Sembrong. Saya salute. Terima kasih banyak. Lebih terima kasih kerana beliau terbang jauh dari London untuk berada di sini hari ini. Terima kasih banyak. Baik, saya juga menyebut bahawa bagi memastikan proses itu telus, kemas, rapi, objektif, maka kita akan bangunkan SOP. Terutama bagi perkara yang permohonan paling tinggi, iaitu 15A, anak tak sah taraf, anak angkat, anak jagaan, dan 19.1, iaitu permohonan naturalisasi. Jadi, pada hari ini saya nak sebut bahawa SOP bagi kedua-dua fasal ini juga telah pun siap kita sediakan dan telah pun diberi kelulusan oleh Jemaah Menteri. Jadi SOP juga sudah ada. Ini penting kerana saya tak bermula dengan vacuum. Saya mewarisi pegawai-pegawai yang sama sebahagian besar, tak berubah langsung. Masa larut, masa Paguh jadi menteri, tim yang sama. Ya. Yang saya warisi dan saya cuma perlu lanjutkan. Sebab itu SOP ini bukan kita develop, bangunkan secara vacuum, tidak.
Dan ini akan menjawab persoalan yang banyak dibangkit oleh Yang Berhormat, iaitu kalau permohonan itu ditolak, kenapa tak beritahu alasan penolakan? Selepas daripada ini, bila SOP dibangunkan, SOP ini akan menjawab persoalan paling basic untuk memohon warga negara, where shall I begin? Dengan izin. Jadi dengan SOP dia akan tahu, sebelum dia kemuka permohonan, dia akan dipandukan dengan satu SOP, apakah dokumen yang perlu dia lengkapkan. Tanpa melengkapkan dokumen itu, pada peringkat awal dia memohon itu pun, pegawai akan memaklum pada dia bahawa permohonan tidak lengkap. Tapi kalau dia nak kemuka juga, risikonya lah permohonan itu mungkin berakhir dengan penolakan. Jadi dengan cara kita memberitahu lebih awal, maka pemohon akan lebih jelas. Berbanding sebelum ini kalau dia tunggu 7 tahun, 8 tahun, hanya untuk diberitahu pada tahun ke-8, duka cita permohonan anda gagal. Jadi ini antara yang saya sebut di dalam Dewan pada Mac yang akan kita adakan. Baik, perkara yang kedua ialah komitmen yang baru yang saya bagi hari ini setelah mendengar semua hujah ahli-ahli Yang Berhormat ialah terhadap baki kes yang belum dibuat keputusan. Hari ini 17 Oktober. Komitmen KDN adalah 17 Oktober daripada sekarang, iaitu pada tahun hadapan, kita akan selesaikan semua permohonan ini sebagai menandakan bahawa kita akan buka kitab baru, menerima permohonan baru. Itu keupayaan yang saya set, bahawa semua permohonan tertunggak yang belum dibuat keputusan, hari ini 17 bulan 10, by 17 bulan 10 tahun depan, semua kes itu akan kita buat keputusan. Dan Parlimen ini, saya akan bertanggungjawab kepada ahli Parlimen bahawa apa yang saya lafaz mesti saya tunjukkan rekodnya, menunjukkan kita nak melakukan benda yang betul seperti disebut oleh rakan saya dari Larut, terkandung dalam manifesto Perikatan Nasional, juga sama dalam manifesto sebelah sini. Ada titik temu antara kita, iaitu dalam perkara kewarganegaraan kita nak melakukan perkara yang betul, berikan hak kepada yang berhak tanpa kita kompromi aspek perundangan. Kita nak address isu kemanusiaan dan hak asasi. Jadi ini tanggungjawab yang kita nak laksanakan. Di-Pertua, saya juga nak sebut bahawa dalam kesemua pandangan yang diberikan, sangat saya hargai. Saya berada di sini waktu Kota Baru memulakan ucapan semalam. Saya anggap ucapannya antara yang terbaik yang pernah saya catat, semua pandangan-pandangan beliau, bahawa sebuah negara itu ada identitinya. Dan identiti negara ini adalah perlembagaan. Dan ciri penting perlembagaan itu adalah pada kedudukan warga negara. Jadi, saya juga hargai kerana Pagoh dalam memberikan pandangannya ikut memberikan satu pendirian tentang satu generasi dan pemakaian secara retrospektif. Tentunya pasukan KDN melakukan kajian yang panjang. Pertama, pada akhir kajian, kita mendapatkan kelulusan dasar Jemaah Menteri. Itu kita dapat. Pindaan perlembagaan mengenai warga negara mesti memenuhi dua lagi perkara, iaitu perkara 159, kelulusan Majlis Raja-Raja. Kepada saya, ada 3 minit mesyuarat Raja-Raja yang kesemuanya memberikan maksud memberi perkenan kepada pindaan ini. Menjawab sahabat saya daripada Sempurna, peruntukan 161E Perlembagaan Persekutuan juga menghendaki pindaan mengenai warga negara mesti juga mendapat persetujuan daripada Kerajaan Sabah dan Sarawak. Itu juga telah kita dapatkan persetujuan secara hitam putih. Jadi tertib itu kita penuhi. Sila. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Menteri Dalam Negeri atas penjelasan berhubung kait dengan restu ataupun kelulusan daripada Tuan Yang Terutama. Saya berharap dari segi di masa akan datang, pasal kalau kita melihat secara teliti perlembagaan itu, 161E-2, kelulusan daripada state, perlu ada kedua-dua, iaitu Sabah dan Sarawak. Dan kalau kita lihat dari segi TYT, tidak bererti bahawa TYT itu punya kuasa. Saya bangkitkan semalam. Seharusnya menjadi amalan kita, bukan hanya by convention, tapi biasa dia. Kalau contohnya rang undang-undang yang ada, Agung tak boleh tanda tangan. Dia kena dibentangkan di Parlimen.
The Supreme is here to regulate polisi undang-undang yang ada. Selepas itu kita bahaskan, bincangkan, bawalah kepada Agung ataupun Majlis Raja-Raja untuk membolehkan supaya mereka perakukan. Kerana ini penting kepada kita. Saya tak mahu nanti perkara-perkara yang mendatang ya akan berbangkit tentang perjalanan mengikut perlembagaan tidak dipatuhi. Ini yang jelas 161. I'm quite very I'm not a lawyer dengan izin ya yang berhormat menteri, but I'm as a policy maker dan 6 penggal lebih lah ya, tapi saya tahu bagaimana perjalanan rang undang-undang kita gubal dan melaksanakannya. Terima kasih banyak apa yang dijelaskan oleh yang berhormat tentang perkara itu, dan saya juga berharap dari segi jawatan kuasa yang dah dibentuk, satu di peringkat Sarawak, satu di peringkat negeri Sabah, dalam usaha kita untuk menyelesaikan mengatasi masalah yang dah begini lama ni, akan dapat diberi bukan hanya jaminan bahawa they have the power ya untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Terima kasih banyak. Terima kasih rakan saya dari Sempurna. Datuk Ketua, saya teruskan dengan menggulung secara spesifik by topic. Saya go by tema, topical. Perbahasan daripada 70 ahli yang berhormat tentu mencakupi pelbagai perkara, tetapi beredar di atas paksi yang sama. Yang pertama, isu kemahiran berbahasa Melayu. Pindaan ini menghendaki bahawa pindaan ini memasukkan bagi isteri warga asing yang memohon untuk jadi warga negara ini. Okey. Sebelum ini dia ada pada perkara 19.1 naturalisasi. Maknanya bagi orang yang lahir sebelum 57 ataupun menjadi tinggal di negara ini sebelum 63, mereka ini ada status PR. Bila mereka nak mohon warga negara, 19.1 sudah pun ada keperluan bahasa. Baik. Tapi yang kita tambah ini adalah bagi permohonan yang baru. Baik. Saya nak sebut tadi ditanya, sekarang ini bagi 10 calon bahasa, 3 gagal, 7 berjaya. Sekarang ni rekod kita ya. Tapi ada satu yang saya sertai proses temu bahasa ni di Perak, ada yang umur 90 lebih. Saya tanya dia kenapa nak mohon warga negara. Dia kata bila dapat IC mudah mohon bantuan JKM dan bantuan-bantuan kerajaan. Saya jadi belas simpati. Okey, kalau tanya dia bolehkah makcik nyatakan nama penuh makcik dan asal usul makcik, memang dia tak faham. Tapi bila kita tunjuk gambar Twin Tower, boleh makcik terangkan di mana? Kuala Lumpur juga. Dia boleh bagi tahu. Kalau kita tunjuk dia Moruku, perayaan apa makanan ini? Di Pulau Bali. Kalau tunjuk ketupat dan sate, hari ada. Dia faham. Jadi untuk itu, umur 90, dia kata dia nak mati di sini. Dan dia tujuan dapat IC dah lah untuk memudahkan dapat bantuan kerajaan. Syarat bahasa itu, ujian bahasa bukan ujian bahasa berbetim standard macam temu ruga biasa, tapi kita mainkan foto dan itu membantu. Jadi yang kita ketatkan adalah yang umur 40-an, 50-an, 60-an. Yang ini dia mesti kuasai bahasa. Bukan kita saja. Syarat warga negara mesti kuasai bahasa. UK, US, Jerman mesti kuasai bahasa. Buat kita disebut oleh Arau tadi, Perlembagaan Persekutuan, Rukun Negara dan segala macam. Perlembagaan Persekutuan itu bahasa Melayu, rukun negara juga. Jadi kita akan dipandu oleh prinsip-prinsip ini dari segi bahasa. Baik. Perkara kedua yang dibangkitkan, ini rakan saya dari Jerlun semalam, walaupun dia peguam syar'i, tapi semalam hujannya bagus. Apa beza pengetahuan mencukupi, pengetahuan asas dengan pengetahuan yang memadai? Jerlun, perkara tentang bahasa ini 19.1C, 19.2C, 16D, 16AD, istilah diguna dalam bahasa Inggeris dengan izin adequate knowledge, pengetahuan mencukupi. Elementary knowledge, pengetahuan asas. Sufficient knowledge, sufficient. Indah Mahkota, Malay College, pembahas bahasa Melayu terbaik, mencukupi juga. Jadi memadai, mencukupi pengetahuan yang munasabah ini adalah perkara yang termaktub dalam perlembagaan.
Tapi kita simplify dengan izin, kita permudahkan. Sebab audience kita itu, kita kena realistik. Kalau dah umur 90, 80, jadi apa yang saya buat, angka ini tak besar pun. Dia sekitar 2,000 lebih saja. Yang ini setelah saya turun di Ipoh, saya katakan bahawa mereka ini walaupun pemegang PR, lahir sebelum 57, tinggal di sini tanpa dokumen, yang itu kita berikan kelulusan warga negara dan mereka ada IC biru. Itu saya buat. Okey, baik. Itu bahasa. Perkara yang kedua adalah taraf anak-anak kepada pemustatin tetap. Datuk Petua, pemustatin ni ada dua. Satu, local bond. Ada di sini sebelum 57. Ada di sini sebelum pembentukan Malaysia. Ataupun dia dapat anak angkat. Tapi terhenti setakat itu. Dia tak mohon mengikut 15A. Jadi dia kekal sebagai PR. Local bond. Untuk rekod, permohonan warga negara daripada kelompok ini yang memohon untuk jadi warga negara ialah 10,000. Yang 10,000 ini, saya katakan bahawa kami di KDN akan buat keputusan dalam masa 6 bulan daripada sekarang. Mereka akan tahu status sama ada mereka layak atau tidak mendapat warga negara. Okay. Saya mengikat diri saya dan diri KDN dua perkara. Pertama, semua kes berbaki kita akan selesaikan, membuat keputusan. Boleh jadi dia berjaya, boleh jadi ditolak. Bergantung kepada syarat dan semua elemen kawalan dalam perlembagaan. Yang penting, kepastian yang saya bagi, jaminan saya bagi adalah mereka tak perlu menunggu berlama-lama. Jadi ada dua taraf warga negara, pemustatin tetap. Satu yang local bond. Kalau kita selesaikan status warga negara bagi yang memohon ini, maka anak-anaknya itu akan menjadi warga negara secara kuat kuasa undang-undang. Tetapi ada satu lagi kategori pemustatin tetap. Jumlah ini lebih besar. Ia lebih besar 6-7 kali ganda daripada jumlah yang ada daripada kategori local bond PR holders. Yang ini, bila dia jadi PR, dia masih lagi menjadi warga negara asing. Dia warga negara Amerika, suami isteri, tapi lama bekerja di sini, dia dapat PR. Saya mewarisi legasi lama. Dia PR. Dan bila anak dia lahir di sini, Perlembagaan Persekutuan sebelum kita pindah, anak warga asing pemegang PR ini, anak dia automatik menjadi warga negara. Tak ada dalam kajian tim KDN, satu negara di dunia, anak PR asing dapat automatik warga negara. Tak ada. Kalau kita hari ini, suami isteri berpindah, katalah ke Australia, anak lahir, kewajipan kita mendaftar kelahiran itu di Pejabat Pendaftaran Negara Australia. Dia akan tulis tempat lahir dan sebagainya. Warga negara kosong, tak ada. Kita kena ambil yang itu pergi ke kedutaan kita di Australia, barulah kita dicatatkan sebagai warga negara. Sebab kita warga negara Malaysia. Tiba-tiba perlembagaan yang ada sebelum kita pindah, PR bagi warga asing ini, dia masih lagi warga negara asing. Jadi bila anak dia lahir di sini, anak dia akan mengikut warga negara bapa atau mak. Kita tak recognize, kita tak iktiraf dual citizenship. Maka sebab itu dengan pindaan ini, kalau anak dia lahir, kalau dia masih berminat menjadi warga negara, dia boleh mohon, tapi tidak secara kuat kuasa undang-undang. Adapun anak-anak yang dilahirkan daripada pemegang PR yang local bond, yang ini kita katakan bahawa angka yang memohon, saya tak anggap yang belum memohon itu lebih kurang 30,000. Yang sudah memohon 10,000. Menjadikan local bond PR holders ini adalah 40,000. Biar kita uruskan yang 10,000 ni dulu. Ya, bila masukkan permohonan, dan di situlah kita akan guna pakai SOP yang telah kita bangunkan. Sila Aitam. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tahniah disebabkan tindakan segera oleh Yang Berhormat Menteri. Saya nampaknya daripada data tu 19,000 kes telah diselesaikan untuk tahun ini. Tahniah. Dan daripada jumlah yang telah dibekalkan yang kita ketahui sehingga 1 Oktober, 17,000 kes tu 67% sudah selesai. Ini jumlah yang sangat besar. Ada 5,738 kes yang ditolak. Maksudnya telah dibuat putusan. Saya menerima baik jaminan Yang Berhormat untuk kes yang tak selesai, keputusan akan diketahui dalam tempoh beberapa bulan.
bagus. Tapi bagaimana dengan kes yang ini, yang duduk tengah-tengah, berkuasa undang-undang ni, dia terpaksa. Apa tindakan yang dia perlu lakukan? Dia kalau sebelum tu kita ada SOP seterusnya apa yang perlu dibuat. Tapi yang kes ni dah ditolak. Seperti mana yang saya bawa kes malam. Anak kepada banker rakyat Malaysia. Secara terus terang dia dilahirkan, dia mendaftarkan dia sebagai rakyat Malaysia kerana ibu kepada bayi ini adalah warga negara wanita Malaysia. Kalau ikut sekarang 15.2 tak payahlah, automatik dia akan dapat. Tapi dalam kes ini telah dilahirkan lebih awal. Jadi dalam keadaan telah ditolak, saya merayu kepada menteri, kalau kes ini juga dapat dilihat semula, maka kumpulan ini, kalau genuine case, saya rasa gunakan kuasa yang ada pada menteri sebelum berkuat kuasa undang-undang ini, kita selesaikan masalah. Kalau tidak, selepas 10 tahun, dia akan jadi isu pula. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih rakan saya dari Air Hitam. Rakan-rakan kita yang punya pengalaman undang-undang mereka faham proses yang kita hadapi sekarang, keadaan itu kita panggil sebagai lakuna. Maknanya sebelum kita memuktamadkan satu pindaan dan diwarta untuk berkuat kuasa, akan ada vacuum itu. Jadi yang saya nak tegaskan adalah ini sekaligus menjawab persoalan umur 18. Sebab macam Balik Pulau tadi tanya, apa jadi kalau masa dia mohon umur dia 16, tapi kerana KDN mengambil masa yang panjang, umur dia melepaси 18. Prinsip yang kita guna pakai adalah umur 18 itu adalah terpakai pada momen dia mengemukakan permohonan. Dan kalau selepas permohonan itu dibuat keputusan dia telah pun melepasi 18, kita anggap umur pada masa dia memasukkan permohonan. Baik. Tapi kalau dia melepasi umur itu, ya, dan dia boleh memohon mengikut perkara 19 naturalisasi. Itu dari segi ulasan had umur. Jadi saya nak jelaskan Air Hitam bahawa satu lagi perkara yang dibangkitkan adalah berkenaan dengan anak orang asli, anak negeri Sabah dan peribumi Sarawak. Kegusaran juga timbul dalam kalangan orang asli, anak negeri Sabah dan peribumi Sarawak apabila frasa pemustakim tetap digugurkan sehingga menyebabkan golongan ini tidak akan mendapat kewarganegaraan secara kuasa undang-undang. Begitu kepahamannya. Reaksi kita adalah seperti mana termaktub dan terjamin dalam Perlembagaan Persekutuan bahawa orang asli, anak negeri Sabah dan peribumi Sarawak ini ditafsirkan dengan jelas adalah seorang warga negara Malaysia secara kuat kuasa undang-undang mengikut 160-2 orang asli, 161A-6-A peribumi Sarawak dan perkara 161A-6-B anak negeri Sabah. Mereka adalah warga negara Malaysia secara kuat kuasa undang-undang. Jadi pindaan tentang anak PR ini tak terpakai kepada tiga kelompok ini. Baik. Had umur 21 kepada 18. Had umur yang diturunkan sebenarnya tidak berkait dengan tempoh memproses permohonan warga negara dan tidak akan menyebabkan seorang itu hilang kelayakan untuk memohon warga negara sekalipun melebihi umur. Selagi mana keputusan bagi satu-satu permohonan belum dikeluarkan dan permohonan itu masih dalam proses, walaupun umur individu berkenaan sudah melebihi umur kelayakan, ia tidak menjejaskan permohonan sedia ada individu tersebut. Itu yang paling akhir bangkitkan ini adalah Balik Pulau. Balik Pulau cucu dia saya belum selesai lagi. Lahir di Jerman ke mana. Baik. Ikut turn juga lah, walaupun sama. Baik. Pada masa yang sama, bagi memastikan proses warga negara dapat dilaksanakan dengan lebih baik, teratur dan efisien, kerajaan telah meneliti dan menambah baik prosedur-prosedur yang berkaitan dengan memproses permohonan warga negara. Proses yang telah ditambah baik adalah prosedur pengendalian standard permohonan yang saya sebut tadi, 15A dan 19.1, dan dalam masa 1 tahun, pemohon akan dapat tahu keputusan permohonannya. Baik. Isu angkat sumpah yang paling akhir bangkitkan tadi adalah arau. Angkat sumpah taat setia mengikut jadual pertama merupakan mekanisme kawalan bagi melaksanakan peruntukan baru iaitu perkara 18.1A yang menghendaki mana-mana orang yang di bawah umur 18 tahun
memperolehi warga negara melalui pendaftaran mengangkat sumpah taat setia. Kegagalan untuk mengangkat sumpah dalam tempoh 48 bulan selepas mencapai umur 18 tahun, maka orang itu tersebut terhenti menjadi warga negara. Tempoh 48 bulan ini telah mengambil kira undang-undang warga negara lain yang masih mengekalkan umur 21 bagi seseorang warga negara tersebut melepaskan kewarganegaraan. Adapun hal yang dibangkitkan oleh rakan saya dari Larut adalah satu yang legitimate. Bermaksud, ketika kita katakan cut off date umur 18 adalah permulaan dia boleh memilih satu warga negara pada ketika dia memegang dua. Tiba-tiba dia menggunakan hak dia untuk mengundi. Kalau dia menggunakan hak mengundi atas diri dia itu juga warga negara luar, Perlembagaan Persekutuan telah pun memberikan keputusan jelas. Seorang yang menggunakan hak dia satu warga negara lain, maka kewarganegaraan dia gugur. Pada masa yang sama, kalau dia sudah pun menggunakan hak dia di sini, ya, ketika dia belum melepaskan satu lagi, itu satu perkara baru yang kita harus teliti melalui, kalaupun tidak dalam pindaan perlembagaan, tapi harus dijelaskan di dalam prosedur dan tata cara. Hal inilah yang disebut oleh pesanan oleh Majlis Raja-Raja bahawa KDN dalam mengemukakan pindaan ini harus menuruti selepas pindaan ini dengan mengadakan beberapa tata cara dan juga kaedah prosedur secara berkanun. Itu sangat jelas akan menjadi panduan kepada KDN. Baik, yang seterusnya ialah perkara tentang retrospektif dan prospektif. Merujuk pada perdebatan antara prinsip pro ataupun retro, pelaksanaan pindaan ini mengesyorkan untuk dilaksanakan secara prospektif ke depan kerana mengambil kira ia adalah amalan kebiasaan protokol pelaksanaan yang mempunyai proses dan prosedur biasa yang digunakan bagi mana-mana dasar atau perundangan yang mahu dikuatkuasakan. Saya petik pandangan Profesor Dr. Kartini Abu Taib UKM 2023. Katanya, apabila menyentuh tentang pendekatan deliberatif, it's neither retro nor prospect. Ia adalah pendekatan berhati-hati with measure and case by case. Dalam arti kata lain, semua pending cases perlu diteliti satu persatu dan dinilai kesesuaiannya. Ketetapan polisi berhubung pelaksanaan secara prospektif ini juga dibuat dengan mengambil kira pelbagai implikasi dari aspek keselamatan dan keharmonian negara. Singapura, Australia, United Kingdom adalah antara negara yang melakukan pindaan yang sama dengan kita dan pemakaiannya adalah secara prospektif. UK 2001, Singapura 2004, Australia 2007. Isu pelucutan. Pindaan ini menyebut bahawa pelucutan bagi seorang isteri warga asing yang pada peruntukan asal perlembagaan menyebut isteri warga asing berkahwin dengan warga tempatan, berlaku perceraian, warga negara boleh dilucutkan 2 tahun selepas perkahwinan. Lucutkan apa? Lucut warga negara. 2 tahun selepas perkahwinan. Hakikatnya dalam aturan sekarang, seorang isteri warga asing tidak akan mendapat warga negara dalam masa 2 tahun perkahwinan. Tak dapat. Sebab 5 tahun pertama, itu disebut oleh Larut tadi, dia pegang spouse visa. Pas pasangan, 5 tahun. Tahun ke-6 dia baru boleh mohon permit masuk IC merah. Isteri warga asing kena pegang minimum 2 tahun IC merah. Barulah tahun ke-8 dia boleh mohon menjadi warga negara. Jadi kalau flow itu, tahun ke-8 baru dapat warga negara. Perlembagaan asal sebelum kita pindah, pelucutan warga negara akibat perceraian ke atas isteri warga asing boleh dilakukan setelah 2 tahun perkahwinan. Sedangkan 2 tahun dia takkan dapat warga negara. Jadi kita pindah kepada ayat 2 tahun selepas mendapat warga negara. Baik. Ada 2 perkara saya kena sebut. Pertama, isteri warga asing
Bila dia berkahwin di sini dengan lelaki tempatan, kemudian dia tak pernah melepaskan kewarganegaraan dia. Kalau dia Thailand, Thailand lah. Kalau Indonesia, Indonesia. Dia tak pernah lepaskan. Pada tahun ke-8 dia dapat warga negara. Maka dia ada 2 warga negara. Maka perceraian itu membawa kepada, di bawah perkara 26 Perlembagaan Persekutuan, bahawa pemerintah boleh menimbangkan pelucutan atas sifat bahawa 2 warga negara. Katakanlah setelah dia mendapat warga negara Malaysia, dia lepaskan warga negara asal dia, maka dia tinggal 1 warga negara. Perlembagaan Persekutuan juga menyebut bahawa jika pelucutan warga negara itu membawa kepada subjek berkenaan tidak menjadi warga negara mana-mana negara, maka pelucutan tidak boleh dilakukan. Itu dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi tak timbul seorang isteri warga asing hilang warga negara akibat perceraian. Keadaan yang kita nak uruskan ialah berkenaan dengan kalau berlaku keadaan dual citizenship ataupun perceraian yang kemudiannya dia dapat warga negara, tapi kerana kita lucutkan warga negara, dia tak jadi mana-mana warga negara. Itu tak boleh. Dalam Perlembagaan Persekutuan dah ada. Baik, apakah rasional di sebalik cadangan ini? Rekod KDN menceritakan segalanya. Isteri masa mula kahwin, isteri warga asing umur 21. Pasangan dia 78. Bila dia dapat saja warga negara, dia terus filekan perceraian. Ini kita panggil marriage of convenience. Okay? Jangan tanya saya dulu berapa banyak kes, itu saya akan bagi jawapan tulis. Soalnya ada. Jadi kita kena kunci dulu keadaan ini. Tan Sri, isteri warga asing umur 22, suami umur 80. Jadi keadaan ini, kita tak fikir perkahwinan ni atas cinta lah. Sebab bila dapat saja dia cerai. Dia dah dapat warga negara. So kita kena mitigate isu ini. Kerana itulah kita masukkan caveat itu. Dan itu memang peruntukan asal dalam Perlembagaan Persekutuan. Baik, itu pelucutan. Menteri Beruas bangun. Saya nak habis sikit satu ni sebelum saya bagi. Beruas dulu. Ya, Menteri habiskan dulu, saya Beruas bangun. Saya nak sebut satu lagi. Penjelasan tentang isteri. Bagi Menteri habiskan sekejap. Ya. Lepas itu Beruas masuk. Itu saya bagi ya. Baik. Saya nak sebut umur sudah, Peribumi Sabah sudah, pelucutan sudah. Baik. Saya nak sebut satu lagi ialah perkara berkaitan dengan yang selalu disebut termasuk oleh Bakri tadi. Okey. Dah mudah, nak minta mudah lagi. Soalan saya tentang Ya. Saya nak isteri sebut warga dulu, ya. asing. Okey. Kalau Seorang sebelum- isteri warga Beruas tak asing. boleh guna Beruas. Beruas tak boleh. Seorang Bagi Menteri isteri jawab warga dulu. asing, Sebelum ke topik baru. isteri warga asing, dia berkahwin lelaki tempatan. Kemudian suami dia meninggal. Itu keadaan spesifik yang itu. Okey, maka dia tak ada sponsor. Dia masih ada option memohon di bawah 19(1). Itu ya yang kami proses sekarang di KDN. Tak tertutup. Tak tertutup. Sebab kita kena begini ya. Dalam Perlembagaan Persekutuan, bagaimana jalan mendapat kewarganegaraan? Mak atau ayah warga negara. Kemudian perkahwinan. Institusi perkahwinan ni kita orang timur. DNA penting. Jauh lebih penting institusi perkahwinan. Malaysia ini satu negara Islam agama rasmi, kita pegang nilai dan budaya timur. Amerika misalnya, DNA, biologi, anak sah warga negara. Kita tak boleh. Kalau kita runtuhkan institusi perkahwinan, kita pakai DNA, maka ianya kita buka satu floodgate. Akhirnya masa depan generasi kita jadi apa? Jadi kita kata hari ini, kita kena pertahankan institusi perkahwinan sebagai prasyarat utama kepada permohonan warga negara. Adapun ujian DNA itu boleh menjadi sebagai supporting evidence. Saya fikir prinsip itu tak berubah. Ya, kerana itu Beruas. Menteri, saya nak tanya tentang mereka yang kahwin secara sah. Terima kasih Tan Sri Andi Petua. Memang saya pernah memberi pandangan bahawa amalan sekarang ni
yang memerlukan isteri berada di Malaysia sampai 10 tahun baru boleh memohon kerayakan, itu tidak mematuhi peruntukan perlembagaan kita sekarang. Walau bagaimanapun, memandangkan ia mengambil masa begitu panjang, sekurang-kurangnya 8-10 tahun sebelum seseorang isteri itu boleh memohon kerayakan, berlakunya kes-kes di mana perceraian berlaku. Mereka sudah ada anak, dan amalan sekarang ialah isteri tersebut perlu dipisahkan dari anak dan dihalau balik ke negara asal. Ini sangat zalim. Apakah kedudukan isteri sedemikian selepas 10 tahun di Malaysia, ada anak di sana di sini, dan dihalau balik semata-mata kerana suaminya tidak menjadi sponsor dia lagi? Apakah kedudukan isteri sedemikian yang sudah ada anak di Malaysia? Kalau boleh sekurang-kurangnya bagilah perbasaran tetap, tapi bukan amalan sekarang. Mereka ni berkahwin secara sah, semua secara sah. Sebelum dia dapat warga negara, dia pegang pas pasangan. Okey, kemudian dia pegang permit masuk, IC merah. Kalau sebelum dia jadi warga negara, dia masih lagi sama ada pegang pas pasangan ataupun dia pegang permit masuk. Kalau dia ada dua ini, kenapa mesti dia dihalau? Tak ada isu dia dihalau kerana dia masih legitimate dia untuk tinggal di sini. belum dapat lagi ni rate IC. Maksudnya sudah berkahwin, susah untuk dapat rate IC pun. Betul. Jadi pas pasangan ini kalau sudah bercerai, apakah kedudukan isteri ini? Sementara ini dari apa yang saya terima, Biar saya jelas, saya faham. minta Saya balik. jelas. Sebab itu berwas, saya sebut proses, ya. Jelas saya sebut proses. 5 tahun keberadaan dia di sini adalah pas pasangan. Tahun ke-6 ke-7 adalah permit masuk. Okey. Kalau dua ini dia patuhi, dia duduk sini walaupun berlaku perceraian. Tak timbullah soal dia dihalau. Jadi itu dia duduk situ dulu. Okey. Tapi oleh kerana kes itu spesifik, terus dengan saya lah, biar saya gulung sini berlaku adil kepada yang lain. Saya nak sebut bahawa ada jalannya dalam kes itu. Saya pun banyak menguruskan hal yang begitu. Jadi biasanya harap menteri faham hakikatnya selepas 5 tahun nak mohon, dia mengambil proses yang panjang kerana dulu bukan di bawah menteri sekarang. Saya puji menteri sekarang kerana semua permohonan kita cuba proses. Dulu bertahun-tahun tak ada diproses. Jadi selepas 10 tahun pun tak saya dapat ingat ini spesifik Berwas. Berwas jumpa menteri sebentar ni. Itu Berwas. Sebab tidak adil untuk semua yang lain. Silakan menteri. Ya, baik. Sebab itu saya sebut SOP kita di bawah 19.1 ada jawapan kepada keadaan yang begitu. Baik. Di ini saya sudah jelaskan. Kemudian sebab-sebab penolakan dalam satu keputusan tadi, saya pergi satu step ke depan. Okey, yang ini saya terus terang, pengerusi Suhakam ada mencadangkan kepada saya, kalau kita nak praktis principle of universal justice, prinsip keadilan sejagat, kepada pemohon mesti diberitahu sebab musabab penolakan. Baik. Hal yang kita buat adalah, kalau kita lengkapkan seawal SOP lagi, sebelum dia memasukkan permohonan, dia mesti patuhi beberapa prasyarat, prerequisites. Dan kalau kepatuhan itu dia buat, maka tak ada masalah dari sudut proses permohonan. Kita tinggal nak semak dari segi kesohihan dokumen. Sebab ada sindiket penjualan bayi, ada sindiket yang mengeluarkan sijil lahir. Itu semua real, nyata. Ini bukan satu cerita reka. Jadi macam mana kita nak kawal perkara ini? Kata penting di sini adalah kawalan. Kawalan. Jangan sampai berlaku kita memberi warga negara berdasarkan kepada dokumen-dokumen yang tidak sah diperakukan mengikut undang-undang negara kita. Kerana itu, buat masa sekarang, kita anggap bahawa langkah mengadakan SOP untuk memberitahu kepada pemohon syarat-syarat yang dia mesti sediakan sebelum dia mengukakan permohonan adalah langkah ke depan bagi mengurangkan dia tidak mengetahui tentang sebab penolakan. Okey, maknanya seawal dia kemuka tu, pegawai akan memaklumkan kepada dia bahawa permohonan dia dicacat kerana maklumat tak lengkap umpamanya. Baik. Sabah dan Sarawak.
burung-burung, kad banci, IM13, sahabat saya sempurna sedia maklum. Hal ini telah dibuat keputusan melalui Suruhanjaya Siasatan Diraja. Ada syur-syurnya pun. Syurnya itulah yang kita mulakan. Rakan saya Larut telah memulakan jawatan kuasa antara KDN dan Sarawak. Saya teruskan. Rakan saya dari Larut membentuk jawatan kuasa pengurusan warga asing JKP-WAS antara KDN dengan Sabah. Saya teruskan. Sebab itu syur spesifik dalam RCI mengenai warga negara. Baik, sekarang berjalan cantik. Sarawak, malah Premier Sarawak bagi kami semua sokongan logistik. Kalau kami perlu helikopter, helikopter. Kalau kami perlu four-wheel drive, four-wheel drive. Kalau kami perlu boat merentas sungai untuk sampai ke kawasan pedalaman. Di mana di situ komunitinya, pengetahuan tentang perlunya memiliki dokumen peribadi itu, mereka tak anggap penting. Tapi pendirian Kerajaan Sarawak adalah supaya mereka tak terlepas, mereka mesti diuruskan. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara hantar pasukan nun sampai ke kawasan pedalaman. Berjumpa dengan tuan rumah, tanya tuan rumah apakah sipulan-sipulan anak buah dia lahir di sini sebagainya. Pengesahan dibuat, terus kita keluarkan dokumen pengenalan diri. Kita selesai di puncanya lagi. Begitu juga dengan Sabah. Jabatan Ketua Menteri, dia jalankan bancian. Dia ada komiti jalankan bancian. Kita berikan sepenuhnya. KDN, autoriti kita adalah menimbangkan satu proses permohonan. Tapi establish the numbers secara legitimate. Kalau baja laut lah. Setakat ini, Majlis Keselamatan Negeri Sabah mengguna pakai data Eskom menjurus kepada Palau atau bajau laut. Jumlahnya mengikut data 2015 adalah 29,000. 6,000 daripadanya telah dikenal pasti sebagai warga negara Malaysia. Bahkan ada seorang dah jadi profesor dan mengajar di Universiti Malaysia Sabah. Baik. Yang bakinya kita kena uruskan. Kita kena ada keberanian memberi identiti kepada kelompok ini. Saya biarkan kepada Kerajaan Negeri untuk buat keputusan tentang identiti ini. Tapi inisiatif Kerajaan Negeri saya harus hargai. Pertama, mereka engage komuniti ini buat yang mau berpindah, tak mau lagi tinggal atas air. Ada satu kawasan penempatan atas darat mana Kerajaan Negeri nak bangunkan rumah. Kalau ada yang tak mau lagi teruskan cari rezeki di laut, Kerajaan Negeri adakan engagement dengan syarikat-syarikat ladang termasuk Felda Sahabat untuk mereka menjadi harvester. Kalau mereka tak betah kerja di laut ataupun kerja di ladang, diberikan pula kursus-kursus dalam bidang-bidang kemahiran lain. Ada. Dan anak-anak mereka yang kadang-kadang berada di tepi jalan dikumpulkan, diletakkan di sebuah rumah penjagaan dengan penglibatan 2 NGO yang memberikan mereka asas mengira dan asas penjagaan kesihatan diri. Inisiatif ini dibuat tapi tak dihebahkan. Yang dihebahkan adalah rumah bajau laut dibakar. Yang tu lebih mendominasi dada media. Malang sekali. Bila saya hadir mesyuarat JKP-WAS dengan Ketua Menteri Haji G, ternyata banyak inisiatif sudah mereka buat. Jadi saya setuju dengan Keningau, dengan Tuaran dan dengan Sempurna bahawa hal kewarganegaraan di Sabah ini mesti kita uruskan once and for all. Kita kena ada satu kepastian tentang IM13, kad burung-burung atau kad banci. Baik, ditanya sama ada way forward kita ini, kita harus juga uruskan soal dokumentasi mereka. Sempurna tahu IMM13 ini dikeluarkan nun kepada warga negara Filipina yang berstatus pelarian. Selain daripada sijil banci, dikeluarkan ketiga program pemutihan pasukan petugas persekutuan. Dan kad burung-burung dikeluarkan pada tahun 70 hingga 90-an. Kita inherit, kita mewarisi hal itu. Dan nak menguruskan sekarang ini. Kad burung-burung dikeluarkan oleh Jabatan Ketua Menteri Sabah. Sijil banci dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara.
semasa bancian 90-91. IM13 adalah regularisasi oleh kerajaan di mana semua pelarian termasuk yang memegang sijil banci, lulus dan kad burung-burung memohon menukar IMM13. Jadi, Tuan Yang Dipertua, Tan Sri Yang Dipertua, 10 saat yang terakhir. Tan Sri Yang Dipertua, kalau boleh minta izin sikit. Ya, silakan. Ya, silakan. Yang berhormat telah menyentuh tentang kes Sabah dan juga perkara yang kita bangkitkan yang dah pun dijelaskan oleh Yang Berhormat Menteri, stateless people tu. Satu, dan palaut. Palaut ni orang laut. Ya, dan saya berharap bahawa kriteria dia, cara-cara di mana kerajaan negeri yang kita pertanggungjawabkan, kerana saya sedar seperti apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat MM13, itu masa perang Civil War yang berlaku di Filipina dan juga burung-burung dilakukan oleh kerajaan negeri waktu itu, dan kita tahu dan sedar bahawa mereka ini sama ada penduduk asal pun tidak berbangkit persoalan dia. Proses ini penting kepada kita halusi. Kena ada di antara anak-anak tempatan, contohnya di pedalaman. Bila saya menjelajah ke Keningau, saya menjelajah ke kawasan-kawasan, ada anak-anak tempatan sama ada dusun ataupun murut yang tidak punya dokumen. Masalah oleh kena tadi disebut pun hubung kait dengan dia punya nikah dia. Ya. Termasuk di kawasan Pantai Timur pun. Kadang itu nak tunggu imam yang ada tauliah. Taulah pulau ni bukan dekat sangat. Nak tunggu yang ada tauliah di pulau-pulau pun bukan ada. Ya, berapa orang yang diberi tauliah oleh pihak berwajib untuk membolehkan supaya mereka diangkat nikah dan mempunyai sijil yang ada. Lepas itu nak daftar anak dilahirkan jauh daripada hospital terkadang itu. Jadi perkara-perkara the detail part of it, saya harap akan diambil perhitungan kerjasama di antara kerajaan negeri dan persekutuan yang ada untuk membolehkan. Kita tak mahu nanti yang tak berhak ya mendapat keutamaan, tapi yang berhak tak mendapat keutamaan. Termasuk di kawasan saya sebutkan semalam, iaitu 6 orang anak, 5 yang dapat, 1 tak dapat. Why the reason? Jabatan pendaftaran tak bagi yang 1 ini. Dah 5 masuk universiti dah. Saya setuju apa yang ada. Ada orang yang pala udah pun bukan setakat menjadi profesor, Johan karya kita di daerah, ya, musabakah mewakili daerah sempurna ke peringkat negeri. Dan kita tahu bahawa perkara ini cukup penting, bukan setakat untuk menjadi Johan, tapi untuk membolehkan mereka masuk ke hospital, membolehkan mereka masuk ke sekolah, masuk ke universiti. Ini jauh penting, termasuk untuk mendapat peluang pekerjaan. Kena dokumen ini cukup penting. Jadi saya berharap the detail part of it, saya akan persoalkan nanti di Dewan Undangan Negeri bulan 11. What have they done tentang perkara ini untuk membolehkan. Kerana saya juga mempunyai jumlah seperti rakan saya daripada Keningau, kita bincang tentang palaut, ya, the stateless people yang ada. Hanya mungkin tadi disebut 29, dia sebut dengan saya 39,000. Jadi saya maklum dengan dia, kalau sekiranya detail is there, I don't mind to support. But it must be very proper, yang berhak. Terima kasih banyak. Sebelum tu Menteri perlukan berapa minit? Isu ini isu penting. Now, take your time. How much time Menteri ini? Saya dah nak landing ya. Okey. Silakan. Baik. Terima kasih sahabat saya sempurna. Saya sambut baik kesediaan sempurna untuk ikut memberi input. Salurannya adalah Jawatankuasa Pengurusan Warga Asing KP WAS yang saya pengusikan bersama dengan Ketua Menteri, dan isu palau ini, isu bajau laut penting, termasuk juga isu saya pergi program Kampung Madani, kampung bekas ketua setiausaha saya, Kampung Parit Haji Matahir. Okey. Bila saya berbual dengan orang kampung, banyak yang sampai pada saya begini. Mereka berkahwin secara adat, mahkamah adat. Kemudian dia tak daftar dengan pejabat agama. Kemudian beranak pinak. Dia tak daftar di jabatan pendaftaran, dia dengan jabatan pendidikan, jabatan pendaftaran. Jadi isu tidak ada identiti bermula kerana institusi perkahwinan itu adalah institusi perkahwinan mahkamah adat. Itu pun kena ada jawapan terhadap perkara itu. Saya fikir itu contoh di Tawau. Spesifik Kampung Haji Mat Tahir. Okay. Kebetulan kampung bekas KSU saya, Datuk Ruji.
Jadi itu satu lagi perkara yang kita kena tengok. Saya percaya baik di Semporna atau kawasan lain di Sabah berlaku begitu. Jadi kita kena uruskan soal perkahwinan berdasarkan kepada mahkamah adat ini. Dari segi undang-undang negeri dia iktiraf. Tapi prosesnya adalah dia mesti kemudiannya laporkan kepada majlis agama, kemudian Jabatan Pendaftaran mengeluarkan dokumen. Itu satu isu lagi yang boleh kita bincangkan dalam komiti ini. Jadi saya nak simpulkan begini. Ya, Yang Berhormat, boleh tak bagi deadline tu mahkamah-mahkamah ni? Kena saya dapati bahawa berlanjutan, ada yang sampai 5 tahun, ada yang sampai 2 tahun. There must be a deadline for them to confirm whether they reject or accept dan dengan izin. Ya, itu dalam radar pengetahuan kita dan tentunya dalam mesyuarat berikutnya saya harap kami boleh meminta kerajaan Sabah mengemukakan kertas pertimbangan biar kita address isu itu once and for all. Tan Sri Speaker. Menteri, boleh saya tanya sikit tentang SOP, Kota Melaka ni. SOP. Ya, silakan. Ya, Terima kasih Tan Sri Speaker. Tadi Menteri ada sebut tentang SOP. Jadi saya nak tanya kepada Menteri, sama ada SOP ni akan boleh diakses oleh orang ramai tak? Orang awam, supaya mereka tahu tentang proses dia. Apakah dokumen yang diperlukan. Sebab seperti yang diterangkan oleh Menteri, kalau nak mohon 15, kalau tak boleh berjaya, boleh pergi ke 19. Tetapi apa yang berlaku kadang-kadang di luar sana, di kaunter sana, adalah sebaliknya. Ya, di mana barangkali mungkin ada kekeliruan ya di kalangan pegawai sendiri. Jadi bolehkah SOP itu boleh diakses oleh orang awam? Yang pertama, yang kedua, bolehkah kita adakan hari bertemu rakyat? Ya, supaya kes-kes sedemikian yang mungkin yang luar biasa ni dapat ya pegawai daripada Putrajaya turun ke setiap negeri berjumpa dengan pemohon yang menghadapi masalah. Itu cadangan saya supaya kita memudahkan ya pemohon. Terima kasih. Baik, Tan Sri Dipertua, tak ada masalah apa-apa. SOP ni bukan untuk memandu pegawai saja. Ya, ianya mestilah diketahui oleh rakyat jelata. Jadi tak ada masalah untuk kita kongsikan panduan itu kepada sekalian rakyat yang mau berurusan dalam perkara permohonan warga negara. Itu jelas. Soal hari bertemu pelanggan, itu juga saya fikir satu cadangan yang baik. Pusat khidmat, ahli-ahli yang berhormat boleh saja menjemput ke pegawai KDN untuk memberi. Sekarang pun kita turun melalui inisiatif program Madani ini ke banyak tempat di seluruh negara. Memang kita bawa JPN turun, kita bawa polis turun, kita bawa macam baru ni saya adakan satu di Kedah. Program kita Tan Sri mula subuh. Lepas imam bagi salam doa, kuliah subuh disampaikan oleh pengarah Jabatan Pendaftaran Negara. Dia kuliah subuh itu. Sebelum itu kuliah subuh disampaikan oleh OCPD. Dan alhamdulillah anak jemaah tak tidur. Dia dengar kuliah subuh itu. Jadi kelainan. Jadi itu tak ada masalah. Kita dah pun turun sekarang ni ke bawah. Baik. Tauliah kita kira lain tu. Jawab Menteri. Nama kuliah subuh lah kan. Tapi dia sampaikan tentang kewajipan mendaftar kelahiran. Bagaimana menguruskan pendaftaran anak tidak sah taraf. Kalau polis, insiden kejadian pecah rumah di kampung ini. Bagaimana kes dadah melibatkan anak muda. Itu konten kuliah subuh dia. Okey. Menteri. Ada lagi? Saya dah nak Menteri. habis ni. Ya, Ipoh Timur saya dah nak habis lah. Dah habis dah. Dah nak tutup lah. Ni berkenaan dengan SOP juga. Soalan yang pernah saya ajukan berkenaan dengan apabila permohonan ditolak. Sekarang surat yang didapat satu perenggan dengan akhirnya perkataan ditolak sahaja. Adakah pihak kementerian dalam SOP akan memasukkan juga berkenaan dengan sekiranya ditolak diberi asbab dan juga pathway dengan izin bagi kalau nak mohon semula ke apa yang dia salah ke dan bagaimana untuk remedy dengan izin. Adakah itu akan dimasukkan ke dalam SOP? Terima kasih. Lepas ni kita undi lah Speaker. Lama sudah bahas.
Terima kasih Menteri. Saja satu cadangan saya ingat ini last, susuli dari YB Kota Melaka, kerana Hari Pelanggan ni amat penting supaya rakyat di luar sana yang ada isu kewarganegaraan dan ingin mohon, mereka tahu proses dan sebagainya, untuk kita tolong rakyat selesaikan isu sahaja. Jadi saya berharap dengan inisiatif Hari Pelanggan ni, kerana kementerian memang sudah turun badang, tapi isu ni jangan dipermainkan oleh pihak tertentu seolah-olahnya kita nak bagi kewarganegaraan merata-rata kepada siapa je. Jadi kita perlu berhati-hati supaya isu ni, iaitu pegawai kementerian turun badang bantu wakil rakyat, tidak dimainkan oleh pihak tertentu. Ini sangat penting. Terima kasih. Okey, Menteri jawab sekali. Jangan minta akhir lah kot. Last speaker malam ni, malam Jumaat. Tan Sri, saya ambil maklum atas dua cadangan Ipoh Timur dan juga Keluang. Saya mohon simpulkan begini. Tan Sri, kalau ada satu titik temu antara blok sebelah sini dengan blok sebelah sana, biarlah titik temunya adalah perkara tentang pindaan perlembagaan yang kita bahaskan selama 2 hari. Tan Sri, yakinlah kalau kita beretikat untuk melakukan perkara yang betul, mudah-mudahan dipermudahkan. Ini sebahagian daripada inisiatif kita untuk melakukan perkara yang betul. Terutama pindaan yang berkaitan 14(1)B, iaitu warga negara secara kuasa undang-undang ke atas anak yang lahir di luar negara. Biarlah kita beri khabar gembira kepada kaum wanita, kaum ibu di luar sana, ya, bahawa kita sama-sama menjadi saksi prihatin terhadap perkara yang telah sekian lama mereka perjuangkan. Dan dengan itu saya akhiri dengan ucapkan sekali lagi terima kasih banyak-banyak kepada sekalian para ahli yang berhormat yang berbahas ataupun yang mengikuti perbahasan. Saya akhiri dengan merayu kepada semua ahli Dewan yang mulia ini untuk sudi apa kiranya memberi sokongan kepada rang undang-undang perlembagaan pindaan 2024. Kami sudi. Marilah kita bersama-sama memastikan pindaan ini dapat diluluskan dan menjadi satu undang-undang yang lebih inklusif, lebih adil dan melindungi hak warga negara Malaysia di mana sahaja mereka berada. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.